Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Jadi saya macam biasalah Saya ni bukan jenis live. Ada nak set-set masa. Asal terniat je saya buat live lah. Okey, so petang ni saya nak kongsi sedikit penulisan ataupun satu kajian yang saya sedang buat sekarang. Yang masih lagi berkenaan dengan tajuk di Kota Kuala Kedah. Tapi dah mula nak menjadi cabang lah. Mula nak berakak pergi lebih jauh lah. Pokok pangkalnya ataupun pokok dasarnya adalah berkenaan dengan Kota Kuala Kedah lah. Okey, jadi bila saya dah start buat kembali mendapat semangat untuk buat kajian dan sebagainya, maka dalam tempoh seminggu ni saya memang all out lah menulis ataupun membaca pelbagai penulisan PDF, manuskrip, buku, apa semua untuk mencari kisah pasal Kota Kuala Kedah ni. Jadi nama Kota Kuala Kedah ni kali terakhir disebut pada tahun 1851, kemudiannya hilang dalam radar sehingga 1909 perjanjian Bangkok, di mana pada tahun 1912 English Gate dibina sebagai tanda British menguasai negeri Kedah lah, menggantikan pintu Kota Kuala Kedah yang kemungkinan besarnya reput ataupun terbakar lah. Okey. Jadi nama Kuala Kedah ni kemudian lepas 1912 mula disebut balik lah sampailah sekarang Tapi rekod masih lagi tak banyak. Okey. Tapi bila kita mengkaji tentang Kota Kuala Kedah, dia bukan sekadar kota saja, tapi kota itu sendiri mempunyai banyak disiplin ilmu lah yang boleh dikaji, dikembangkan oleh pelbagai orang dalam pelbagai bidang lah, seperti kejuruteraan, seni bina, mechanical engineering, terutama mechanical engineering ni untuk meriam lah. Lepas tu daripada segi landscape, daripada segi town planning ataupun perancang bandar, maritim. Maritim ni pun satu topik yang luas. Maritim juga termasuk dalam bidang oceanology, kelautan . Oceanology ni termasuk jugalah kapal, sumber laut, macam-macam lah. Kira Kota Kuala Kedah ni boleh dijadikan satu subjek yang satu subjek kajian yang luas lah, termasuk juga dengan ekologi. Okey. Tapi petang ni saya nak cerita sikit lah tumpang dan semangat ni nak berkongsi dengan hampa semua. Saya nak berkongsi tentang di mana kapal Kedah. Okey, di kapal Kedah. Saya dah siap menulis lebih kurang 100 muka surat berkenaan dengan Kota Kuala Kedah ni. Sangat susah, kompleks sebab nak menceritakan balik sejarah dia. Tapi saya tertarik dengan cerita berkenaan dengan kapal lah apabila saya jumpa dalam surat light, surat Perancis light yang menyebut tentang keluasan Sungai Kedah, kedalaman laut, dan geografi. Geografi pun boleh masuk juga sebagai kajian berkenaan Kota Kuala Kedah. So geografi di Kota Kuala Kedah pada tahun 1786, sekitar nak masuk lebih kurang 30 tahun lepas tu, 1800 ya. Okey, so kedalaman Sungai Kedah digambarkan pada tahun 1786, iaitu lebih kurang setahun sebelum pengambilan Pulau Pinang. Digambarkan dalam dia 9 kaki dan lautan dia selut, memang berselut. Selut ni dianggarkan lebih kurang 1 kilometer daripada tepi laut lah. So 1 kilo dia punya selut. Jadi memang tak pelik kalau Kuala Kedah hari ni pun masih lagi berselut, masih lagi ada beting, dan memang ada kerja-kerja korek selut dibuat sekitar tahun 2000 lah untuk memperdalamkan laut Kedah. Lepas tu kapal yang boleh masuk adalah sekitar 300 tan. Jadi saya telefon dekat Ayah Saleh Marzuki. Semua orang kenal Saleh Marzuki, seorang pengkaji tentang maritim Melayu. Dia cerita, saya tanya dia macam mana saiz kapal apa yang bersesuaian dengan laut di Kuala Kedah. So dia kata 300 tan ni kapal yang boleh lebih kurang 100 kaki hingga 150 kaki lah. Dia tak lepi sampai 200 kaki, memang tak lepi, memang tak boleh masuk. Okey, jadi dalam kami duk berbincang tu berkenaan dengan kapal ni, jadi apa yang menariknya juga ialah daripada segi perdagangan tradisional lah,
benda ni pun satu topik yang orang tak bincang, yang tak dikongsi. Bukanlah tak dikongsi, tak ada satu kajian berkenaan dengan perdagangan tradisional orang Melayu. Ada, tapi banyaknya tumpu kepada Melaka. So cerita kita ni habis dekat Melaka. So orang Melayu lepas tu jadi bangang lah. Kapal yang macam Sungai Batu, ya boleh jadi. Boleh jadi kapal macam Sungai Batu tu. Kemungkinan besar Sungai Batu tu pun mungkinlah tahun 1300. Sebab dalam banyak kajian Indonesia, maritim Indonesia yang saya baca, zaman Majapahit, masih kapal-kapal yang kita tahu hari ni pernah digunakan seawal zaman Majapahit tahun 1300. So macam Jung, apa lagi, macam Gali ataupun Gele, itu semua kapal-kapal yang pernah digunakan pada zaman Majapahit. Jadi kalau di Indonesia ada satu kemahiran teknologi perkapalan, takkan di utara tak ada. Hang nak mai daripada utara, nak pergi ke Pulau Jawa, ambil masa lebih kurang 3 bulan untuk ambil layak lah. Kemungkinan lah lebih kurang macam tu, 3 bulan untuk sampai, sebab kena singgah. Lepas tu kena tengok juga angin, lepas tu kena tengok laut, kedalaman laut. So saya sebenarnya saya nak buat macam Kota Golo Kedah. Saya nak kaji daripada sudut landscape, daripada sudut perancang bandar, macam mana orang Melayu membina penempatan di pinggir laut. Ni satu topik yang bagi saya menarik lah. So sangat menarik sebab tak ada lagi orang buat kajian berkenaan dengan macam mana orang Melayu membuat perancangan bandar. Kita duk tahu lah bandak ada kan, bandak Alustak, bandak tradisional, bandak tua, Kuala Kangsar tu bandak. Tapi siapa orang yang merancang, itu kita tak tahu. Tak macam orang putih. Orang putih macam contohnya saya duk tengok 2-3 plan lantai. Contohnya macam saya ambil Fort St. George. Fort St. George ni di Madras, India. Dia ada siap plan lantai, dan yang best dia, nama orang yang lukis plan tu ialah Herman Moll. Herman, Herman Moll, Herman Moll. Hampa boleh type dekat Google, hampa boleh cari plan lantai St. George Fort. Dibina sekitar tahun 1688. So dia ada plan lantai. Sama juga dengan Gale Fort di Sri Lanka pun ada plan lantai. Jadi mustahil di Kuala Kedah tak ada plan lantai. Sebab saya jumpa satu lukisan tahun 1781 dilukis oleh satu orang putih ni, saya tak boleh sebut nama, nanti kena balas. Orang putih ni lukis gambaran Kota Kuala Kedah pada tahun 1781, dan dia ni adalah bapa oceanografi London. Dikenali sebagai bapa oceanografi lah. Dia menubuhkan Persatuan Pengkaji Maritim Britain sekitar tahun 1800. So mamat yang biasa tubuhkan persatuan ni, dia biasa mai ke Kedah dan dia lukis gambaran Kota Kuala Kedah daripada jauh. Okay, so dah lari pula sikit. Okay, so cerita pasal kapal ni, di mana kapal Kedah? Macam saya cerita sebelum ni, dalam live saya sebelum ni, saya ada cerita berkenaan dengan Kedah ada 9 biji kapal yang disebutlah dalam catatan rasmi orang Melayu sendiri, iaitu 3 jenis kapal, iaitu Gele, Gurak, Grab, dan lagi satu Jung. Jadi orang Melayu memang pernah pakai, orang Kedah lah, orang Kedah memang pernah pakai lah. Kalau pau kecil-kecil, kakap apa semua ni memang dah jadi kebiasaan. So bila saya meneliti semua kajian-kajian dengan kapal secara tak langsung lah, bukan kata saya pergi pedalam tak, secara tidak langsung, beberapa sumber terutama daripada Indonesia, cerita pasal teknologi perkapalan Melayu ni habis takat tahun 1700. Melayu ni bukan kata Melayu Kedah saja tau, habis termasuk Indonesia lah. So basically memang akan baca Indonesia lah, sebab Indonesia mereka memang sangat hebat dalam ilmu pelayaran, ilmu maritim. Jadi catatan yang menyebut tentang teknologi kapal Melayu ni habis takat tahun 1700. So saya macam pelik, takkan 1700 orang Melayu dah tak tahu apa. Sedangkan kalau kita baca dalam beberapa siri peperangan di alam Melayu, Indonesia dan Semenanjung ni, kalau kita baca contoh perang Padri ke perang Aceh ke apa, tak kisahlah kan, perang di Borneo ke Dayak ke apa semua, teknologi kapal ataupun perahu masih lagi digunakan. Sistem jalan raya ni start masuk
tahun 1900 lah, 1910 something lah macam tu, baru start buat jalan raya, nak buat pakaian dan sebagainya. Jadi sebelum tu kita masih lagi menggunakan kapal ataupun perahu untuk pengangkutan lah. Ini satu benda yang saya rasa menarik untuk dikaji, menarik untuk dilihat juga. Dan berkenaan dengan kapal Kedah ni, disebut dalam 2-3 catatan menyebut paling dekat Siam lah. Saya petik satu sumber Siam, yang ni pun saya tak boleh sebut lah sumber mana. Cuma dia sebut dalam surat tu mengatakan bahawa Kedah mempunyai pelabuhan, Kota Kalau Kedah mempunyai pelabuhan, dan di Sungai Kedah itu mempunyai tempat untuk membaiki kapal. Dia tak sebut perahu tau, dia sebut kapal. Di satu kawasan di Sungai Kedah ada satu tempat untuk membaiki kapal. So bila disebut tempat membaiki kapal, maknanya orang Kedah tahu macam mana nak buat kapal. Tapi bila saya sembang dengan Ayah Saleh Mazuki, dia kata kebiasaannya kapal besar-besar tidak dibuat di kawasan pantai barat disebabkan kedalaman air laut tu lah. Kalau di pantai timur lain, sebab pantai timur dia tak ada beting, dia tak ada beting. Memang sungguhlah dia tak ada beting. Saya duduk di Pahang ni memang tak ada beting. Beting dia pun kalau ada sekalipun, beting dia tak boleh pergi sampai 1 kilo. Biasanya dalam 100 meter, 200 meter. So sesuai untuk loncok lah. Macam hampa tengok orang buat kapal sekarang moden kan, dia nak loncok kapal pergi ke laut tu, dia memerlukan kedalaman laut. Untuk sesuai lah nak loncok kapal daripada tepi darat ni, hampa ingat senang kan? Takkan nak kena ada beting sampai 1 kilo. Bila masa kapal tu nak sampai? Ini benda-benda ni kena kaji, dan saya rasa menarik lah untuk hampa semua mungkin lah cari peluang untuk mendalami ilmu lautan dan perkapalan di utara lah. Saya macam Melaka, saya duduk bincang dengan Ayah Saleh Mazuki. Saya kata kat dia, kami bersetujulah bahawa kenapa utara ni tak, ilmu pelayaran dia tak menonjol, tak ada satu kajian. Seolah-olah macam Kedah ni dipinggirkan oleh pengkaji-pengkaji tempatan yang banyak hanya bertumpu kepada Melaka. Sedangkan tak salah lah nak tumpu-tumpu lah Melaka, saya tak kisahlah kan. Kedah ni macam tak ada apa kan. Macam takkan orang Kedah macam bangang sangat kan. Sedangkan kalau hamba baca dalam sejarah Sriwijaya Kedah Tua, orang Kedah dah belayak sampai ke Arab, dah pergi sampai India. Takkanlah orang Kedah hanya pakai perahu kecil. Dan catatan yang paling dekat lah saya jumpa dalam sumber Belanda menyebut tentang Sultan Muhyiddin 1650 yang pergi ke Negapatanam di India. Negapatanam ni memang famous lah dekat Madras tu. Pergi berdagang di sana. Lepas tu Sultan Rijaluddin pun biasa pergi sana. Malahan zaman Sultan Muhammad Jiwa, dalam daftar buku kapal-kapal pelayaran yang masuk ke India disebut ada 5-6 biji kapal daripada Kedah yang mai ke India berdagang. Walaupun dia punya kapten kapal itu adalah orang India, tapi tak kisahlah tu kan. Yang penting kapal tu mai daripada Kedah. Okey. Jadi di mana kapal Kedah? Kenapa tidak ada satu kajian berkenaan dengan kapal Kedah? Takkan saya juga nak kaji, mampu kan? Semua aku nak tapau, hampa takkan nak tunggu saja kan? So satu benda yang penting ialah macam mana kita nak membuktikan bahawa Kedah adalah satu negara maritim. Kedah mempunyai teknologi kemahiran lautan. Mustahil orang Kedah tak erti belayak. Sebab kalau zaman dulu, zaman law orang naik kereta, ada kereta kebal dan sebagainya, takkan orang Kedah tak tahu apa. Mesti orang Kedah pun ada kan yang membuat kapal, perahu dan sebagainya. Tapi berdasarkan sumber-sumber yang ada, yang sangat sedikit ini, bersama sumber-sumber yang saya dapat ni, so tidak begitu kuatlah untuk menghujah bahawa Kedah mempunyai satu kemahiran pembuatan kapal seperti mana orang Terengganu. Sebab saya tak jumpa lagi. Saya hanya dapat nama kapal, tetapi saya tak jumpa lagi orang yang boleh buat kapal. Cuma beberapa nama tempat di Kedah, tempat membaiki kapal tu ada. Dan kemungkinan besar Pulau Pinang pun ada juga. Tapi hampa kena fikir juga. Di Kedah, mungkin hampa biasa dengar nama Jung Salang. Jung Salang ni kita kenal sebagai Phuket. Jung tu dah menggambarkan Jung lah, kapal lah. Kapal jenis Jung, kapal saiz besar. Dia bukan saja Jung Salang. Salang tu nama tempat lah. Salang orang kata. Kalau dalam
G.E. Gajerini, The Historical Aspect of Young Ceylon, ditulis tahun 1903, diterbitkan oleh Siam Society, Persatuan Sejarah Siam, menyebut tentang nama Jung Salang ni. Jung tu kapai, Salang tu adalah kerih penyalang, kerih panjang tu, kerih yang duk tikam orang. Malah dalam satu sumber yang saya tak ingat lah, mungkin dalam Historical Aspect tu juga, pesalah-pesalah daripada Kedah ni, daripada daratan Sak ni akan dibawa ke sana dan dihukum bunuh. Sebab tu nama dia Jung Salang. Maknanya mereka ni akan dibawa naik kat atas Jung, kemudian belayak ke Phuket tu, ke pulau tu, kemudiannya disalang, dibunuh di situ. Maknanya pesalah-pesalah daripada Tanah Sak ni akan bawa pergi sana lah. So benda ni, kesemua cerita ni sangat, bagi saya sangat luas, menarik untuk dikaji. Tapi saya seorang, so saya berharap lah ada kawan-kawan yang mungkinlah boleh kaji daripada sudut akademik. Kita kaji dari sudut official secara rasmi, sebab saya tak mau cerita ni habis dekat mulut kita saja, habis dekat mulut saya saja. So kita kena tulis, dan kita kena buktikan bahawa Kedah mempunyai satu tradisi maritim yang sangat power, tapi tidak dikorek keluar lah. Mustahil orang Kedah tak tahu lah pasal lautan. Sedangkan kalau kita baca lagi, tahun 1800 macam saya sebut, ada 9 biji kapal yang digunakan, diketuai oleh Tengku Bisnu. Armada kapal ini diketuai oleh Tengku Bisnu tahun 1809. Kemudian 30 tahun kemudian, 1839, Tengku Muhammad Saad telah belayak daripada Kedah pergi ke Aceh. Tu pun tak tahu kapal jenis apa, disebut kapal. Disebut kapal oleh beberapa catatan orang putih lah. Maknanya bukan perahu saja. Dan bila saya duk korek dalam internet, ada dilukis, orang putih lukis jenis-jenis kapal ni. Tapi sayangnya tidak ada jenis-jenis kapal Melayu. Tidak ada saiz dibuat dalam bentuk saiz lah. So Jung ni macam-macam jenis Jung. Saya duk sembang dengan Saleh lah. Dia kata Jung ni pun banyak jenis. Lepas tu gele pun banyak jenis. Perahu kakak pun banyak jenis. So macam saya orang biasa yang melihat kepada cerita ni, susah lah kan kita nak identify macam mana kapal yang biasa masuk ke Kedah dan sebagainya lah. Hello. Okay. Lagi apa cerita? Kami duk buat, saya duk buat pasal kapal ni sebab mungkin hampa pernah perasan, tak tahulah hampa ingat ke tak, memang saya dengan satu kawan nama Farhan, kami duk buat satu 3D berkenaan dengan Kota Kuala Kedah. So 3D yang secara awalnya kami ambil kapal daripada Jung orang putih lah, kapal orang putih. Jadi bila ada gambaran berkenaan dengan kapal-kapal yang bisa masuk ni, 3D ni sangat penting lah untuk macam mana nak menggambarkan suasana Kuala Kedah tahun 1800. Sebab tu saya duk perlu carilah, tapi memang seriously saya tak ada lah. Jadi saya hanya dapat mencari sedikit saja gambaran berkenaan dengan Kota Kuala Kedah ni lah. Saya nak tunjuk sikit. Allah. Mana tu? Sana. Macam mana nak alih ni? Ni. Ni. Ni jenis-jenis kapal yang orang putih tulis lah. Ni dalam internet. Kalau ikut daripada catatan yang dibuat oleh Francis Light, so semua jenis kapal ni sampailah ke sini. Maknanya daripada sini semua ni boleh masuk. Sebab tu tak pelik kalau hampa baca dalam catatan Melaka, dalam Tommy Pires, dia kata di Melaka boleh parking sampai 2,000 kapal. Maknanya saya duk fikir dulu kapal jenis Fak ni lah, ni jenis Fak ni. Rupanya ini pun termasuk sebagai kapal. Ni ada berapa jenis ni. So banyak lah kalau dah tahu ni. Kalau orang Melayu katalah ambil ini, ni saja ni mai daripada dalam Melayu. Berapa biji kapal dah. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. So apa lagi? Ni Jung.
Ni gambaran jung. Dia pun pening. Jung pun ada macam-macam jenis. Ni gele. Ni apa boleh baca kat Wikipedia. Ni Madura. Ni nampak tak? Tak clear dah. Ni gele Madura. Tahun 1601. Tapi yang menarik dia ialah gele yang orang Melayu pakai ni ada apa ni, pendayung. Ada pendayung. Ni gele. Disebut sebagai gali lah dalam bahasa Melayu. Kalau kata ikut Ayah Saleh, dia kata banyak kapal-kapal yang ada ni, teknologi asal dia daripada kita, kemudiannya diadaptasi oleh orang putih lah. Maknanya orang putih dia mai terus dengan kapal besar. Lepas tu dia sebab dia alasan utama ialah kapal pesisir laut di Eropah lebih dalam. Dia tak ada, mungkin dia tak ada beting, jadi depa terus buat kapal besar dan depa nak buat eksplorasi tu, eksplorasi jarak jauh. Depa tak minat untuk kaji jarak dekat lah, dan kemungkinan juga sebab Eropah dah maju, so depa dah familiar dengan kawasan di Eropah lah. Jadi sebab tu depa dah start buat eksplorasi lautan luas. Okay. So yang ni Jung, Banten tahun 1680. So yang ni pun saya balas daripada Wikipedia juga. So dalam ni orang ni, jadi kapal ni, Jung ni akan pergi ke kapal yang lebih besar. Lepas tu barang akan dibawa turun kat orang ni. Lepas tu mereka akan punggah masuk dalam. Maknanya kapal ke kapal lah. Bukan mereka berhenti tepi darat. Mereka punggah dan lepas tu bawa masuk balik tak. Okay. Okay. Okay, so lebih kurang macam tu lah gambaran dia berkenaan dengan kapal Kedah. Yang menariknya, tidak ada lagi satu kajian yang betul-betul dalam lah berkenaan dengan kapal Kedah lah. Dan sejauh mana kapal ni menunjukkan kemahiran orang Melayu Kedah dalam pelayaran, dalam membuat pelayaran. So seriously memang menarik untuk dikaji, dan saya rasa penting lah untuk apa tengok. Sebab bukan setakat Kota Kuala Kedah tu saja, tapi macam mana orang Kedah menguruskan kapal tu lah. Okay. So sebagai penutup, saya pun tak boleh cerita banyak-banyak. Bahaya. Tak lagi kena balas. Kajian ni saya buat lebih kurang 6 tahun. Semua hampa datang. Bermula daripada Perang Kedah Siam, dan sekarang sedang berkembang lah kajian-kajian tu, dan saya sedang duk tengok lah banyak aspek lah. Okay, apa-apa pun sebagai penutup, sebelum saya menamatkan video ni, jangan lupa untuk pergi ke page Kataha. Jangan lupa like page Kataha. Lepas tu di page Kataha tu ada beberapa buku lah, termasuk buku saya yang sebelum-sebelum ni orang duk tanya lah, macam buku Perang Kedah Siam, Gajah Putih tu. Lepas tu Naga Selatan, hampa boleh dapatkan buku tu di Shopee Kataha. Lepas tu minggu depan kita nak raya. So kat sini ada butang khas, nampak tak? Ni butang khas 200 tahun memperingati Perang Kedah Siam. Okay, so boleh beli lah dekat Shopee. Hampa tik Kataha dekat Shopee, hampa boleh beli butang ni. Support lah. Support mai sokong-sokong kami ni, sebab dengan pembelian ni bolehlah saya guna sebahagian duit tu untuk beli buku, buat kajian dan sebagainya lah. Okay. Jangan lupa pergi page Kataha tu lah. Pergi ke Shopee. Okay, sebelum tu sebagai penutup lagi satu, sebelum saya lupa, sambutan Perang Kedah Siam memang dibuat lah. Tapi sebab saya duk fikir kan, takkan orang dulu tak buat sambutan memperingati Sultan Perang Kedah Siam. Jadi bila saya tengok balik,
tahun 1921 memang ada disambut memperingati 100 tahun Perang Kedah Siam. Tapi macam mana sambutan tu dibuat ialah dengan terbitnya buku ni. Tarikh Silsilah Negeri Kedah, di mana ada 3 bab yang panjang dalam buku ni. Yang pertama cerita pasal Sultan Muhammad Jiwa. Sangat panjang, lebih kurang 10-15 muka surat. Kedua, berkenaan dengan Perang Kedah Siam, lebih kurang muka surat yang sama. Dan last sekali Sultan Abdul Hamid, sebab buku ni ditulis pada zaman Sultan Abdul Hamid. Jadi pada tahun 1921 untuk memperingati cerita Perang Kedah Siam, 100 tahun Perang Kedah Siam, maka ditulis tentang sejarah Perang Kedah Siam daripada sudut pandang istana dengan terbitnya Tarikh Silsilah pada tahun 1928. Tapi start ditulis ni tahun 1920 lah, tak salah saya, dengan terbitnya Tarikh Silsilah Negeri Kedah. Kemudiannya dimodified, barulah keluar Tarikh Silsilah tahun 1971. Okey, apa sambutan dibuat? Okey, tahun 1971 Persatuan Negeri Kedah, Persatuan Sejarah Negeri Kedah melalui Ibrahim Wan Soloh dan Yazid Saleh. Yazid Saleh ni abang kepada Siti Hawa Saleh yang banyak mengkaji Murung Mausa. Jadi tahun 1971 Persatuan Sejarah Negeri Kedah telah mengeluarkan 5 siri musuh bisik, 5 siri artikel musuh bisik yang diterbitkan oleh Persatuan Sejarah, diterbitkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah ataupun SK Kedah lah pada tahun 1971, 72 dan 73. So 3 tahun ni adalah satu sambutan secara tidak langsung memperingati 150 tahun Perang Kedah Siam. Masih lagi tidak ada satu movement ataupun pergerakan, masing-masing macam takut ke apa kan, sebab saya pun tak tahulah sebab apa. Okay, tahun ni 200 tahun Perang Kedah Siam, memperingati Perang Kedah Siam, maka insyaAllah satu buku khas memperingati Perang Kedah Siam berkenaan dengan tajuk ni akan dikeluarkan. Saya akan keluar satu buku bertajuk Kota Kula Kedah lah, tapi memperingati juga cerita Perang Kedah Siam ni, sebab Perang Kedah Siam berlaku di Kota Kula Kedah. Jadi tahun ni Farhan Zul confirm kami mengenal PKP dah, tak boleh rentas daerah. Okay, so tahun ni 2021 jatuh atas tangan kita pula, kita nak sambut memperingati Perang Kedah Siam. Tapi saya tak mau habis takat menulis saja. Kalau boleh saya nak ada satu pergerakan, kita buat sambutan. Kalau katalah PKP ni berlanjutan, mungkin kita boleh buat baca Yasin tahlil, macam Quran Awas ke apa ke. Kita buat masing-masing lah di tempat masing-masing. Kita sambut dengan cara kita sendiri lah. Sekurang-kurangnya satu hari nanti apa yang kita buat ni 50 tahun lagi, cuci-cuci kita akan buat. Mungkin kita tak boleh buat satu pergerakan masif, pergerakan besar-besaran, tapi sekurang-kurangnya kita sudah ada percubaan lah untuk menyambut cerita Perang Kedah Siam ni, memperingati 200 tahun lah. Okey, jadi itu saja daripada saya buat masa ni. InsyaAllah saya akan live pula bila mai seru. Dan semoga apa yang saya cerita ni diambil serius lah sebab saya seorang pun tak ada gampui. Sebab utamanya ialah nak mengkaji daripada sudut akademik. Bila akademik ni dia jadi serius tau. Benda tu dibaca bukan dekat kita tapi seluruh dunia. Kalau kita kaji dekat kita tak ada masalah, kajilah, tak ada masalah pun. Cuma sayang kalau ilmu tu setakat habis pada kita saja. Tapi kalau kita kaji daripada sudut akademik, kita buat cara proper, kita buat cara elok, kita bawa benda ni ke peringkat yang lebih baik, peringkat antarabangsa, maka seluruh dunia akan main. Sebab saya dah pergi ke Burma, saya dah pergi ke Thailand, saya dah pergi ke Kemboja, saya dah pergi Indonesia. Kalau hampa tengok map ataupun peta pelayaran ataupun peta perdagangan, Kedah ni tak masuk. Daripada Pegu ni dia akan terus pergi Melaka. Kalau peta zaman moden pun macam tu juga. British ni dia akan main peta-peta zaman British ni daripada Martaban di Myanmar terus akan pergi ke Melaka ataupun pergi ke Singapura. Kedah tak masuk langsung. So macam Kedah tu kan tak ada kot. Padahal Kedah ada pelabuhan iaitu Kota Kula Kedah yang wujud sehingga 1821.
So itu saja daripada saya. Semoga apa yang saya sebut dan cerita ni menjadi satu punca untuk hampa mengkaji sejarah negara kita dengan lebih baik lah, insyaAllah. So sekian daripada saya. Selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf daripada saya lah sebarang kekurangan selama saya berinteraksi dengan hampa semua lah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.